Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Kita telah pun selesai mempelajari bab yang berkaitan dengan al-mu'arabat. Al-mu'arabat sebagaimana yang kita tahu, ia membawa maksud kalimah-kalimah yang boleh berubah di hujungnya, dan perubahan itu sama ada dengan harakat iaitu baris ataupun dengan huruf. Kita tengok carta yang disebutkan pada muka surat yang dipaparkan pada muka surat 106 itu. Apa dia kalimah-kalimah yang berubah dengan menggunakan baris, dan apa dia kalimah yang berubah dengan menggunakan huruf. Perubahannya adalah dengan huruf. Kita ingat ada 4 bagi perubahan dengan baris dan 4 bagi perubahan dengan huruf. Bila antum dapat ingat betul-betul perubahan-perubahan ini dan apa kalimah yang menggunakan perubahan tersebut, maka senanglah insya-Allah antum nak membuat ayat di dalam bahasa Arab, selamat daripada kesalahan. Kita tahu bahawa tujuan kita belajar ilmu nahwu ni untuk menjaga lisan kita daripada tersalah di dalam berkata-kata. Itu pentingnya ilmu nahwu. Jadi benda-benda yang seperti ini adalah benda asas yang perlu antum semua ingat betul-betul dan faham betul-betul. Hari ini kita masuk kepada bab yang ke-6. Hukum hakam berkaitan fi'lun. Kata penulis, anda telah pun mengetahui bahawa fi'lun terbahagi kepada 3, iaitu fi'lun madin, fi'lun mudhari' dan fi'lun amr. Semua dah faham dah apa makna fi'lun madin, apa makna fi'lun mudhari' dan apa makna fi'lun amr. Ia merujuk kepada masa. Ya. Fi'lun madin untuk perbuatan yang telah lalu. Kalau kita nak bercakap, nak cerita benda yang telah pun berlaku, kita pakai fi'lun madin. Dan kalau kita nak ceritakan perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku, kita pakai fi'lun mudhari'. Dan kalau kita nak suruh seseorang melakukan perbuatan, kita pakai fi'lun amr. Anda juga telah mengetahui bahawa fi'lun madin menunjukkan perbuatan yang telah berlaku. Fi'lun mudhari' menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Manakala fi'lun amr menunjukkan permintaan ataupun suruhan. Suruhan melakukan perbuatan. Di dalam bab ini saya akan menjelaskan insya-Allah hukum i'rab dan bina. Dah tahu dah apa makna i'rab dan apa makna bina. Maksudnya adakah ia mu'rab ataupun mabni? Adakah fi'lun itu mu'rab ataupun mabni, yang berkaitan dengan setiap satu daripada jenis fi'lun di atas. Kita masuk kepada yang pertama, iaitu fi'lun madin. Sebagaimana yang telah dinyatakan, kesemua fi'lun adalah mabni. Artinya tak berubah hujung perkataannya, tak ada berlaku perubahan, kecuali fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' sahaja yang mu'rab, selagi mana ia tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Semua dah tahu nun niswah. Nun niswah membawa erti pelaku perbuatan itu adalah wanita yang ramai. Kalau kita nak cerita tentang wanita yang ramai yang melakukan perbuatan, maka kita letakkan nun niswah, ya, atau nun taukid. Nun taukid membawa makna apa? Penegasan.
Bila fi'il mudhari' yang asalnya mu'rab ini dia bersambung dengan salah satu daripada dua nun ini, nun niswah ataupun nun taukid, maka ia menjadi mabni. Dari sini anda memahami bahawa fi'il madin adalah mabni. Huruf akhirnya tetap pada kedudukan berbaris di atas. Di dalam bahasa Arab dipanggil mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Ya. Contohnya apa? Raja'al jaishu minal harbi. Tentera telah pulang daripada perperangan. Ya. Mana syahid dia? Kalimah raja'a. Raja'a fi'il madin. Ya. Kalimah raja'a adalah fi'il madin yang tetap pada kedudukan berbaris di atas. Dipanggil mabni alal fathi. Fathah yang anda lihat di dalam contoh di atas adalah jelas. Ada kalanya fathah tidak kelihatan kerana sebab-sebab yang tertentu. Pada keadaan seperti ini, fathah tersebut diandaikan sahaja wujud pada kalimah tersebut. Maksudnya, kalau fi'ilun madin itu tiba-tiba kita tengok huruf akhir dia berbaris lain, bukan berbaris atas. Contohnya zahaba tukar jadi zahabu. Ba di sini berbaris hadapan. Dibariskan ke hadapan untuk apa? Kerana apa? Kerana ia bersambung dengan wawul jamaah. Jadi disesuaikan dengan wawul jamaah ini, maka disebut zahabu. Ya. Sekarang ini mengikut pendapat setengah ulama nahwu, maka kita takdirkan, kita andaikan adanya fathah. Walaupun pada sebutan itu tidak ada, tapi kita andaikan ianya adalah ada di situ fathah yang dipanggil dengan fathah muqaddarah ataupun fathah muqaddar. Jadi bila kita kata zahabu, kita kata apa? Zahabu fi'lun madin mabni 'alal fathi muqaddar. Ya, mabni 'alal fathi muqaddar. Ini pendapat setengah ulama nahwu ni. Ada yang kata ikut je apa baris yang terjadi kepada huruf akhir ni, itu yang kita katakan dia mabni berdasarkan pada huruf akhir ini. Kalau macam zahabu, mereka kata mabni ala dhammi. Kalau zahaba, mabni ala fathi. Kalau zahabatu, mabni ala sukun. Ya. Jadi yang kita ambil di sini adalah pendapat sebahagian daripada ulama nahwu. Kita takdirkan saja bahawa fathah itu ada, andaikan dia ada. Yang pentingnya kita nak beritahu di sini pada madin ni dia mabni, itu saja. Ya, ia adalah mabni. Contohnya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan min buyutin fil jannah. Siapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan membina untuknya sebuah rumah daripada rumah-rumah di dalam syurga. Mana syahid di sini? Syahidnya adalah kalimah bana fi'lun madin. Jadi sekarang ni bana fi'lun madin, huruf akhir dia mati, betul? Sebab huruf akhir dia adalah alif, bana. Ya. Huruf akhir dia alif. Tulisan saja dengan ya tu, tapi pada sebutan dengan alif, ya. Jadi bana huruf akhir dia adalah alif. Ya. Jadi mana fathahnya? Kita tahu dalam ilmu nahwu ataupun bahasa Arab, huruf alif dia tak menerima baris. Ya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada alif
yang disebutkan barisnya itu bukanlah huruf alif yang berbaris. Yang berbaris itu adalah hamzah. Hamzah ni sama ada dia zahir, ada pada tulisan dipanggil dengan hamzah qat'i, ataupun dia tak ada pada tulisan tapi ada pada sebutan, dipanggil dengan hamzah wasal. Jadi yang berbaris itu adalah huruf hamzah. Alif tu macam rumah dia saja, tempat dia menumpang. Adapun huruf alif sendiri ia tidak menerima baris. Kalau huruf ilah yang lain waw ya diterima baris, alif dia tak menerima baris. Contoh di sini macam bana. Bana macam mana kita nak kata? Dia mabni alal fathil muqaddar. Mabni alal fathil muqaddar. Fathah yang diandaikan ada di atas huruf alif itu. Kemudian contohnya dari yang lain, Shallal muslimuna salatal id thumma raja'u. Orang-orang Islam menunaikan solat hari raya kemudian mereka pulang. Syahidnya mana di sini? Shalla dengan raja'u. Kedua-duanya fi'il madin. Dan mana fathahnya? Shalla pun macam bana, dia berakhir dengan huruf alif. Jadi kita andaikan adanya baris atas di atas huruf alif itu. Raja'u pula, ya di sini huruf akhir dia adalah huruf ain, tapi dibaca dengan baris depan. Seperti yang saya sebutkan tadi, dibaca dengan baris depan kerana apa? Kerana sesuai dengan huruf waw yang datang selepasnya, yang bersambung dengannya. Jadi sebutan yang sesuainya raja'u. Tak sebut raja'u, sebut raja'u. Dia dibariskan ke hadapan kerana bersambung dengan huruf waw. Dia tetap mabni alal fathi. Tetap mabni alal fathi, tapi fathil muqaddar. Contoh yang seterusnya, hafiztul Qur'ana kullahu. Saya telah menghafal Al-Quran kesemuanya. Mana syahid dia? Hafiztu. Jadi huruf akhir dia huruf dha. Di sini dia mati. Dia matikan huruf akhir ni kerana mengelakkan apa? Daripada menyebut huruf yang berbaris secara berturut-turut. Jadi orang Arab dia tak suka kalau sebut apa? Baris berturut-turut tak ada sukun. Jadi diletakkan sukun. Apatah lagi kalimah yang datang selepasnya adalah kalimah yang lain yang digabungkan dengannya. Jadi mereka tak sebut hafizatu, mereka sebut hafiztu. Mereka tak sebut akalatu. Akala fi'il madin, nak kata saya makan, tak kata akalatu. Dimatikan huruf terakhir pada fi'ilun itu jadi akaltu, saya dah makan. Syaribtu, saya dah minum. Sekarang ini kita kata apa? Hafizah fi'ilun madin mabni alal fathil muqaddar. Fathahnya kita takdirkan, artinya ada pada huruf za ni tadi. Walaupun pada sebutan dia disebut dengan baris mati, sukun. Kata dia, kalimah bana, shalla, raja'u dan hafiztu adalah fi'il madin mabni ala fathil muqaddar. Fathah tidak dapat dizahirkan pada kalimah bana dan shalla kerana kedua-duanya berakhir dengan huruf alif yang tidak menerima baris. Kalimah raja'u pula bersambung dengan huruf waw
maka fathah ditukarkan dengan dhammah kerana dhammah lebih sesuai dengan huruf waw. Bagi sebutan dia cantik sikitlah. Ya, itu je. Ya. Kemudian adapun kalimah hafiztu, fathah digantikan dengan sukun untuk mengelakkan wujudnya 4 huruf yang berbaris pada satu kalimah. Tujuannya adalah untuk meringankan sebutan. Ya. Hafizah ya, campur dengan tu jadi hafiztu. Tak jadi hafizatu. Ya. Mudah sikit sebut dah. Daripada hafizatu, akalatu, sebut akaltu. Mudah. Ha? Apa-apa pun yang penting sebutan di dalam bahasa Arab ni adalah berdasarkan penggunaan orang Arab. Cuma ahli nahu mereka kaji, buat kajian, dan mereka membuat andaian mungkin kerana apa, untuk memudahkan sebutan. Orang Arab sendiri memang daripada dulu mereka tak ada ilmu nahu pun macam itulah mereka sebut. Zaman jahiliyah dulu sebagai contohnya, mana ada ilmu nahu. Jadi mereka memang bercakap seperti itu. Daripada percakapan inilah ahli bahasa mereka buat kaedah ilmu nahwu. Itu saja. Kemudian yang keduanya, fi'lul amri. Dia sebut fi'lul amri dahulu. Sebab apa? Sebab perbincangan tentang fi'lul mudhari' ini ianya adalah termasuk dalam bab mu'rab. Fi'l amri dia adalah mabni. Ya. Fi'l amri menjadi mabni mengikut keadaan fi'l mudhari'nya yang majzum. Kita dah belajar dah jawazim, belum lagi kan? Tak apa, kita sentuh dahulu. Nanti akan kita ceritakan bagaimana i'rab fi'l mudhari' yang majzum. Nak i'rab macam mana? Itu pun kita dah belajar sedikit. Bagaimana kalau fi'l mudhari' itu dia majzum, dia akan apa? Alamat jazmun dia adalah sukun. Kalau dia bersambung dengan alif isnain waw jamaah ya mukhatabah, alamat jazmun dia apa dia? Hazfun nun. Dan kalau huruf akhir dia huruf illah, alamat jazmun dia apa dia? Hazfu harfi illah, pembuangan huruf illah. Sekarang ni kalau kita nak i'rab fi'il amr, kena rujuk pada apa? Kena rujuk pada bagaimana keadaan fi'lun ini kalau mudhari' dia majzum. Kena tengok pada mudhari' dia. Ya. Fi'il amri menjadi mabni mengikut keadaan fi'il mudhari'nya yang majzum. Contohnya kita kata apa? Macam kita kata syariba yashrabu. Kalau yashrabu ni masuk huruf jazam, kita akan sebut apa? Yashrab. Contohnya lam yashrab, huruf akhir dia dimatikan. Jadi kalau kita buat nak i'rab fi'lun amri dia, kita apa? Kata apa? Fi'lun amri dia isyrab. Isyrab mabni ala sukun, ya. Sebab mudhari' dia kalau majzum dia gunakan sukun. Lam yashrab. Nanti kita akan jumpa pula kalaulah fi'il mudhari' dia majzum dengan dibuangkan nun, maka fi'il amri dia mabni ala hazbin nun. Dia mabni dalam bentuk dibuangkan huruf nun. Contohnya macam apa? Tadribuna, kamu memukul. Ya. Kalau kita masukkan lam jadi apa? Lam tadribu. Sahih? Dibuangkan nun. Jadi mudhari' dia majzum dengan dibuangkan nun. Kalau kita jadikan fi'il amr, fi'il amr dia idribu.
Sahih? Untuk ramai kita kata idribu. Kalau seorang idrib, idrib bi'asakal hajar, untuk seorang. Kalau ramai idribu, suruh ramai pukul. Kita kata idribu, pukul, semua pukul, idribu. Jadi sekarang ni kita nak i'rab macam mana? Mabni ala apa? Kita i'rabkan dengan mabni ala hazfin nun. Sebab mudhari' dia majzum dengan hazfun nun. Itu cara dia. Begitu juga kalau mudhari' dia majzum dengan pembuangan huruf illah, maka fi'il amr dia menjadi mabni ala hazfi harfil illah. Mabni dengan dibuangkan huruf illah. Nanti kita akan tengok contoh di sini untuk lebih jelas lagi. Dia kata, artinya sekiranya mudhari'nya majzum dengan menggunakan sukun sebagai alamat jazmun, maka fi'il amr mabni ala sukun. Kalau kita nak kata fi'il amr ni sama ada dia mabni ala sukun ataupun mabni ala lain, tengok kepada mudhari' dia. Kalau yang madi dia senang, mabni ala fathi saja, sama ada fathi dia zahir di situ ataupun fathul muqaddar yang diandaikan. Kemudian kata dia, kalau mudhari'nya majzum dengan menggunakan pembuangan huruf illah, maka fi'il amrinya mabni dengan pembuangan huruf illah, dipanggil mabni ala hazfi harfil illah. Kalau mudhari'nya majzum dengan pembuangan huruf nun, maka sebagai alamatnya, maka fi'il amrinya mabni ala hazfin nun. Ini untuk belajar nahwu je, ya. Untuk percakapan, antum ingat sajalah. Kalau nak bercakap dengan seorang macam mana, nak bercakap dengan dua orang macam mana, nak bercakap dengan ramai macam mana. Kita nak cakap kepada seorang, Muhammad minum, isyrab ya Muhammad. Muhammad dengan Ali minum, ya Muhammad wa Ali isyrabah, kita kata. Kalau ramai, wahai pelajar-pelajar, minumlah. Ishrabu ya tullab, contohnya. Kerana ramai, kita sebut ishrabu. Dua orang kita sebut isyraba, seorang kita sebut isyrab. Macam itulah, kita gunakan alif isnain untuk dua orang, wawul jamaah untuk ramai, bagi lelaki, ya. Jadi kata dia, contohnya, idrib bi'asakal hajar, pukullah batu tersebut dengan tongkat kamu. Di sini macam mana i'rab dia? Idrib fi'il amri mabni ala as-sukun, ya. Kemudian contoh yang seterusnya, ud'u rabbaka tadarru'an wa khifah, berdoalah kepada Rabb kamu dalam keadaan merendah diri dan takut. Mana syahid dia? Ud'u. Ud'u fi'lun yang berakhir dengan huruf illah, ataupun dipanggil fi'lun mu'tal akhir. Sebab huruf akhir dia adalah huruf waw. Da'a, yad'u. Fi'l amr dia ud'u. Ud'u. Ya. Jadi kalau yad'u kita dah belajar sebelum ni. Masuk lam apa jadi? Faham? Lam. Masuk lam pada yad'u jadi lam yad'u, dibuang waw, ya, sebagai tanda jazmun. Sebagai tanda jazmun. Jadi kalau kita nak i'rab ud'u, kita kata mabni, ud'u fi'il mudhari' mabni ala hazfi harfil illah. Kemudian contoh yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama
sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Sekarang ini sallu di sini mabni ala apa? Mabni ala hazfin nun. Sebab mudhari' dia kalau dia majzum dibuangkan huruf nun. Contohnya mudhari' dia tusalluna. Untuk ramai kita pakai tusalluna. Ini sallu ni untuk bercakap dengan seorang, dengan ramai. Sallu, nak bercakap dengan ramai sallu. Kalau bercakap dengan seorang, salli. Salli ya Muhammad. Salatlah wahai Muhammad. Sebut salli. Tapi kalau bercakap dengan ramai kena sebut sallu. Jadi sallu tu dia adalah fi'lul amr. Dia bersambung dengan waw jamaah untuk menunjukkan lelaki yang ramai. Mudhari' dia akan jadi apa? Tusalluna. Tusalluna ni kalau masuk huruf jazam lam, apa akan berlaku? Jadi lam tusallu, dibuangkan nun sebagai tanda jazmun. Oleh itu kalau kita nak i'rabkan fi'lul amr dia, kita akan kata apa? Sallu fi'lul amri mabni ala hadfin nun. Al-amr dia dibentuk dengan apa? Pembuangan, ianya mabni dengan pembuangan huruf nun. Macam itu cara dia. Ya. Kata dia kalimah idrib, ud'u dan sallu merupakan fi'il amri yang mabni. Kalimah idrib mabni ala sukun kerana mudhari'nya majzum dengan menggunakan sukun. Contohnya lam tadrib. Kalimah ud'u mabni ala hazfi harfi illah kerana ia merupakan fi'lan yang berakhir dengan huruf illah. Kalau anda melihat pada mudhari'nya tad'u yang majzum, anda akan mendapati huruf illah ini akan dibuang untuk menjadi alamat jazmun. Jadi lam tad'u. Lam tad'u. Kalimah sallu pula mabni ala hazfin nun kerana mudhari'nya tusalluna, majzum dengan membuangkan huruf nun sebagai alamat jazmun. Contohnya lam tusallu. Ya. Jadi ini untuk i'rabkan. Untuk i'rabkan dalam ilmu nahwu lah. Yang pentingnya antum kena ingat begitu saja. Artinya kalau untuk ramai kena sebut sallu, ishrabu. Sebab kita bercakap dengan ramai, kita tambah waw al-jamaah hujung dia. Kalau untuk ramai, ya. Kalau untuk seorang tak payah tambah. Ya. Tapi kalau huruf akhirnya huruf illah, kita buangkan huruf illah. Kalau contohnya nak kata apa? Uktub. Tulislah, kita sebut uktub. Kalau ramai uktubu. Ya. Kalau berakhir dengan huruf illah, macam apa? Selain pada da'a, roja, contohnya roja, mengharap. Fi'il amr dia urju. Urjullah, mengharaplah kepada Allah. Jadi dibuangkan huruf akhir dia, huruf illah, iaitu waw. Mudhari' dia tarju. Jadi amr dia urju. Ingat begitu saja dulu. Bab i'rab ni kalau kita dah masuk pada kitab lain lagi, kita akan makin nampak insya-Allah. Bagi siapa yang pening-pening lagi bab i'rab ni, maka dia jangan putus asa. Tak boleh dapat terus. Saya pun dulu belajar begitulah. Kita tak boleh dapat semua sekaligus. Yang penting kita dapat sikit-sikit. Dan makin banyak kita belajar, insya-Allah kita akan makin faham. Jangan putus asa.
Dalam bab dunia manusia tak putus asa belajar, dan berusaha. Jangan bab agama ini jadi ilmu nahwu ni sebahagian pada wasilah untuk kita faham agama. Jangan bab agama ini kita putus asa, ya. Tak faham pun biasalah mula-mula. Ianya merupakan cabaran untuk kita belajar. Mana-mana bahasa pun memang ada kesukaran untuk kita menguasainya. Permulaan begitu je. Lama sikit insya-Allah kita akan dapati ianya adalah mudah. Ya. Baik, yang ketiganya kita habiskan sebab dia pendek je ni. Fi'il mudhari'. Anda telah pun mengetahui bahawa fi'il mudhari' adalah mu'rab sebagaimana ia tidak bersambung dengan nun niswah dan nun taukid. Hukum hakam tentangnya telah dijelaskan secara terperinci dalam bab i'rab. Sekiranya ia bersambung dengan nun taukid, maka ia menjadi mabni 'alal fathi. Contohnya, la'aqtulanna dzakal kalb. Nescaya aku akan bunuh anjing itu. Syahid dia la'aqtulanna, ya. Lam tu dia apa? Lam taukid. Jadi yang fi'ilnya aqtulanna, ya. Kalimah aqtulanna ataupun lam qasam, ya. Kalimah aqtulanna merupakan fi'il mudhari' yang mabni 'alal fathi kerana ia bersambung dengan nun taukid. Tengok asal dia aqtulu, campur nun taukid di situ. Nun taukid di sini dia ada syaddah. Ada nun taukid yang tak ada syaddah. Ada nun taukid yang ada syaddah. Jadi macam mana? Jadi aqtulanna. Aqtulu jadi aqtulanna. Kita nak tegaskan, nescaya aku akan bunuh lelaki tersebut. La aqtulanna ar-rajula contohnya, ya. La adribanna Muhammadan. Nescaya aku akan pukul Muhammad. Jadi nak menunjukkan penegasan. Kalau adribu Muhammad tak ada penegasan dah. Mana ada penegasan? Saya akan memukul Muhammad. Tapi kalau masuk nun taukid, bawa makna penegasan. Kita letakkan lam sebelum dia, jadi la'adribanna al-walada. Nescaya saya akan pukul budak tersebut. Jadi bila bersambung dengan nun taukid, maka dia akan menjadi mabni, ya. Menjadi mabni, ya. Catatan, huruf lam pada awal kalimah aqtulanna juga huruf yang didatangkan untuk membawa makna penegasan. Artinya kedua-dua huruf yang didatangkan untuk menunjukkan penegasan iaitu lam dan nun. Sekiranya ia bersambung dengan nun, ini yang lain pula, nun niswah. Sekiranya ia bersambung dengan nun niswah, maka ia menjadi mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Kalau bersambung dengan nun taukid menjadi mabni ala fathi. Kalau bersambung dengan nun niswah jadi mabni ala as-sukun. Contohnya, wal walidatu yurda'na auladahunna haulaini kamilain. Ayat Al-Quran ni Allah kata apa? Wal walidatu yurda'na. Ibu-ibu menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, ya. Sekarang ini syahid dia yurda'na. Yurda'na untuk menunjukkan perempuan yang ramai. Asal dia apa dia? Tak ada nun. Kalau seorang al-mar'atu turdi'u, wanita tersebut menyusukan waladaha ataupun sabiyaha, bayinya, ya. Tapi kalau ramai jadi apa? Yurda'na.
ditambahkan nun di hujungnya. Nun ini yang dipanggil dengan nun niswah. Contoh yang lain macam apa? Macam al-muslimatu yakulna fil matbah, bagi contohnya. Perempuan-perempuan yang beragama Islam, mereka makan di dapur, contohnya. Yakulu jadi yakulna. Disambungkan nun dengan nun niswah untuk menunjukkan pelaku perbuatan adalah perempuan yang ramai, ya. Jadi bila bersambung dengan nun niswah, dia menjadi mabni alal fathi. Kalimah yurdi'na merupakan fi'il mudhari' yang mabni ala sukun. Nak sebut apa mabni alal fathi tadi? Bersambung dengan nun niswah, dia menjadi mabni ala sukun, ya. Kalimah yurdi'na merupakan fi'il mudhari' yang mabni ala sukun kerana ia bersambung dengan nun niswah. Yurdi' campur dengan na jadi yurdi'u, campur dengan na jadi yurdi'na. Catatan, fi'il mudhari' yang mu'rab menjadi marfu' selagi mana tidak dimasuki oleh nasib ataupun jazim. Ini kita dah ceritakan. Apabila ia dimasuki oleh nasib, ia menjadi mansub. Dan apabila ia dimasuki oleh jazim, maka ia menjadi majzum. Ulang kaji, kesemua jenis fi'lun adalah mabni kecuali fi'lun mudhari'. Yang kedua, fi'lun madhi mabni alal fathi. Sama ada fathahnya adalah zahirah, artinya nyata, atau muqaddarah, diandaikan ianya wujud. Tak ada dalam sebutan dan tulisan, tapi kita andaikan ianya ada. Dia dipanggil muqaddarah. Yang ketiganya, fi'il amr mabni mengikut keadaan mudhari'nya ketika ia majzum. Fi'il mudhari' juga bertukar menjadi mabni apabila bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Apabila mudhari' bersambung dengan nun taukid, ia menjadi mabni alal fathi. Dan apabila bersambung dengan nun niswah, ia mabni ala as-sukun. Ya. Jadi kita masih lagi membahaskan tentang hukum hakam berkaitan dengan fi'lun. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk kepada perkara-perkara yang menjadikan fi'lun itu mansub. Bila fi'il mudhari' itu mansub, apa yang menjadikan dia mansub akan diceritakan insya-Allah dalam bab yang seterusnya ataupun fasa yang seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.